Salam sejahtera semua pelajar. Bahagian ini saya akan bincang dengan anda maklumat dan dasar makroekonomi. Maklumat dalam makroekonomi antaranya adalah seperti mencapai guna tenaga penuh, mencapai kestabilan tingkah harga umum, memperbaiki imbangan pembayaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita cuba telitikan satu demi satu. Okey, pertama kita cuba telitikan apa maksud mencapai tingkat guna tenaga penuh. Tingkat guna tenaga penuh bermaksud satu keadaan sumber ekonomi digunakan secara sepenuhnya di mana kadar pengangguran kurang daripada 4%. Di mana kadar pengangguran kurang daripada 4%. Okey. Okey, yang kurang 4% bermaksud ada 1%, 2%, 3% lagi. Okey, yang 1, 2, 3% itu kita kategori dia sebagai pengangguran gesilan. Okey, selalu yang berlaku dalam 4% itu kita anggapkan dia sebagai pengangguran gesilan. Mungkin pelajar akan tertanya, apa itu pengangguran gesilan? Antara contohnya seperti saya sekarang berhenti kerja, saya dah dapat kerja baru, tapi kerja baru saya akan mula bulan depan. Ada tempoh masa sebanyak 14 hari lagi. Dalam tempoh 14 hari itu, saya akan dikategori sebagai pengangguran gesilan sebab saya tengah menunggu bermula pekerja baru saya. Okey. Antara apa kepentingannya kita mesti mencapai guna tenaga penuh? Tak capai tak apa ke? Tak capai tak boleh ke? Mencapai guna tenaga penuh penting kerana jika berlaku pengangguran atau tidak capai guna tenaga penuh, dia akan menyebabkan pembajaran sumber ekonomi. Okey, kita fahamkan apa itu sumber ekonomi? Buruh, tanah, modal, usahawan. Okey, kita ambil satu dekat sini. Pembajaran sumber ekonomi. Kalau you pembajaran sumber ekonomi buruh, bermaksud buruh tak digunakan secara maksimum. Okey, let's say buruh dekat sini ada 10 orang. Yang maksimum dekat pasar hanya 10 orang. Kuantiti yang boleh dikeluarkan oleh 10 orang ini maksimum adalah 100. Okey, oleh sebab sekarang tak digunakan secara maksimum, bukan semua bekerja. Mungkinnya hanya ada 8. Okey, mungkinnya ada 8. Okey, mungkin bukan 10, adalah 8. So output yang dikeluarkan dekat sini bukan 100, adalah 80. Nampaklah pembajaran sumber ekonomi berlaku, keluaran negara tidak capai tingkat maksimum. Sepatutnya maksimum dia adalah 100. Okey. Maka keadaan ini akan menyebabkan pendapatan per kapita lebih rendah. Mungkin anda akan cakap, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita bermaksud pendapatan secara purata setiap rakyat. Okey, contohnya pendapatan negara bahagi kepada jumlah penduduk. Okey. So sekarang you punya jumlah keluaran sudah turun. Okey, bermaksud pendapatan negara sudah berkurang. Kalau sini turun, bermaksud sini akan turun. Dengan erti lain, pendapatan per kapita adalah lebih rendah dengan sepatutnya. Okey, dan taraf hidup adalah lebih rendah. Sebab pendapatan per kapita sudah turun. Bermaksud secara puratanya, pendapatan yang diterima oleh rakyat adalah lebih rendah. Kalau pendapatan yang diterima lebih rendah, bermaksud jumlah barang dan perkhidmatan yang dinikmati adalah lebih kurang. Kalau jumlah barang dan perkhidmatan yang dinikmati berkurang, bermaksud taraf hidup adalah lebih rendah. Okey. Kedua, mencapai kestabilan tingkat harga umum. Apa maksudnya? Iaitu tingkat harga umum secara puratanya mengalami perubahan yang minimum ataupun tingkat harga dalam ekonomi dikawal ataupun terkawal. Apa kepentingan kita kena kawalkan tingkat harga? Elak berlaku inflasi, elak berlaku deflasi. Okey, kenapa kita kena elak berlaku inflasi? Sebab kalau berlaku inflasi, dia akan menyebabkan kuasa beli dan pendapatan benar masyarakat menurun. Mungkin anda akan tertanya, misal macam mana kuasa beli turun? Okey, let's say RM RM10 pada tahun 2000. Okey? Okey. Pada tahun 2000, sekarang tahun 2021. Okey. Satu bungkus nasi lemak pada zaman tu adalah RM1. So you boleh beli berapa? 10 kuantiti. Okey. Pada sekarang satu bungkus ini dah berapa? RM2.50. Berapa kuantiti you boleh beli? 4. Ini menunjukkan apa? Kuasa beli anda telah turun. Kuantiti yang didapati ini akan berkurang. Dengan erti lain, nilai RM10 telah menurun. Okey. Nilai RM10 dengan erti lain pendapatan benar masyarakat telah merosot. Okey, dengan
Okay, kalau berlaku inflasi, dia akan menyebabkan ekspor negara merosot. Macam mana ekspor negara kita merosot? Sebab harga barang yang kita nak ekspor secara relatifnya akan lebih mahal. Sebab dah berlaku inflasi dalam negara kita. Bahan mentah semua naik. Of course lah, harga ekspor, harga barang ekspor juga akan naik. So, dia akan menyebabkan ekspor negara kita berkurang. Okay, kalau sebaliknya, harga semakin menurun, deflasi berlaku. Kalau deflasi berlaku, bermaksud keadaan ekonomi yang tak baik, maka dia tidak akan menggalakkan pelaburan. Okay. Maklumat yang ketiga adalah memperbaiki imbangan pembayaran. Okay. Memperbaiki imbangan pembayaran ini adalah untuk baiki imbangan pembayaran yang defisit supaya dia mencapai imbangan pembayaran lebihan ataupun kukuh. Okay. Membaiki imbangan pembayaran ini, apa kepentingannya? Kalau berlaku imbangan pembayaran defisit, dengan erti lain, imbangan pembayaran defisit bermaksud apa? Nilai penerimaan kita dari luar negara adalah kurang daripada nilai pembayaran ke luar negara. Okay, maka dia akan menyebabkan rizal emas dan mata wang asing berkurang. Mungkin you akan tertanya apa itu rizal. Rizal itu bermaksud simpanan emas dan mata wang asing negara kita akan berkurang. Dalam keadaan ini, dia akan menyebabkan nilai RM kita turun. Kalau nilai RM kita turun, menyebabkan harga barang import dari luar negara adalah jauh lebih mahal, meningkat. Okay. Maklumat yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okay. Pertumbuhan ekonomi maklumatnya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat ataupun berterusan dari tahun ke tahun. Okay. Apa kepentingannya? Kenapa mesti meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Okay. Sebab kalau berlaku pertumbuhan ekonomi, bermaksud pendapatan negara kita akan meningkat. Bila pendapatan negara meningkat, pendapatan per kapita akan meningkat. Pendapatan per kapita kan pendapatan negara bahagi kepada jumlah penduduk. Ini adalah pendapatan per kapita. Okay, kalau pendapatan negara meningkat, pendapatan per kapita akan meningkat. Dengan erti lain, secara puratanya pendapatan yang diterima oleh setiap rakyat ini adalah meningkat. Maka taraf hidup rakyat adalah meningkat. Okay, dia akan cipta lebih banyak peluang pekerjaan sebab meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi macam mana kita kira? Kita akan berdasarkan kepada pendapatan negara. Okay. Kalau pendapatan negara meningkat, bermaksud dia akan muncul lebih banyak peluang pekerjaan sebab output pendapatan negara ini meningkat, bermaksud keluaran kita meningkat. Kalau you nak keluaran meningkat, you mesti lebih banyak orang bekerja. You perlu lebih banyak tenaga buruh. Maka dia akan cipta lebih banyak peluang pekerjaan. Maka masalah pengangguran akan kurang. Masalah kemiskinan pun akan kurang. Okay. Sekarang kita cuba masuk bahagian yang terakhir, iaitu dasar kewangan. Dasar makroekonomi. Dasar makroekonomi dekat sini dibahagikan kepada 4, iaitu dasar fiskal, dasar kewangan, dasar kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran. Dasar fiskal adalah langkah ataupun tindakan kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan mengubahkan struktur pencukaian, seterusnya untuk mengubahkan perbelanjaan agregat, mempengaruhi perbelanjaan agregat. Kalau nak atasi masalah pengangguran, kita akan gunakan dasar fiskal mengembang, iaitu kita akan tambahkan G, kurangkan T. Bila you tambahkan G, you punya perbelanjaan agregat akan meningkat, you punya permintaan agregat akan meningkat dan akhirnya pendapatan negara meningkat. Okay, kalau pendapatan meningkat, bermaksud kemerosotan ekonomi dapat diatasi. You punya C akan naik. C naik, you punya AE akan naik. AD akan naik dan akhirnya pendapatan negara akan meningkat. Mungkin akan ada tertanya, Miss, ini datang dari mana? Ini semua akan Miss Hong telitikan dekat bab 3. Okay, don't worry. Okay, seterusnya kita tengok dasar fiskal mengucuk adalah bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi. Okay, dan seterusnya kita tengok dasar kewangan. Dasar kewangan adalah langkah kerajaan melalui Bank Pusat ubahkan bekalan wang, money supply ataupun kadar bunga, okay, dan seterusnya mempengaruhi perbelanjaan agregat. Dasar kewangan mengembang digunakan untuk atasi masalah kemerosotan ekonomi. Dasar kewangan mengucuk untuk atasi masalah inflasi. Dan seterusnya adalah dasar kawalan langsung, iaitu kawalan langsung, iaitu kerajaan kawal melalui undang-undang dan peraturan, antaranya seperti dasar harga maksimum, dasar harga minimum, dasar upah dan tarif import.
Okay, dan akhir sekali adalah dasar sebelah penawaran. Sebelah penawaran dah beritahu anda penawaran. So, dia akan dah mempengaruhi dari segi penawaran agregat. Antaranya seperti kerajaan turunkan cukai pendapatan, mendorong pekerja bekerja lebih giat. Bila pekerja bekerja lebih giat, bermaksud output yang dikeluarkan akan bertambah. Output bertambah, keluaran bertambah, bermaksud penawaran agregat akan meningkat. Okey. Okey, dan juga galakan insentif seperti pengecualian cukai yang menggalakkan aktiviti R&D akan meningkatkan daya pengeluaran. Daya pengeluaran meningkat bermaksud keluaran akan bertambah. Keluaran bertambah dengan erti lain penawaran agregat akan bertambah. Okey. Inilah bahagian dasar makroekonomi dan juga maklumat makroekonomi. Bab 1 bahagian 2 setakat ini sahaja. Semoga anda berjaya. Okay.